Assalamualaikum sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum memulakan kisah ini, diharap sahabat-sahabat dapat membantu channel ini dengan menekan butang subscribe, like dan tekan loceng untuk mendapat video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Allah telah berfirman, bermaksud, dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti sebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Surah Al-Baqarah 111. Diriwayatkan setelah semua manusia yang layak memasuki syurga sudah memasuki syurga, pada satu hari yang ditentukan, Allah memerintahkan malaikat Jibril membawa ahli syurga ke satu perkampungan yang bernama Hadratul Qudus. Hadratul Qudus terletak di dalam syurga yang bernama Syurga Khuldi, iaitu suatu alam dan tempat yang cuma diketahui kedudukannya oleh Allah sahaja. Apabila malaikat Jibril dan rombongan ahli syurga yang ramai itu sampai di pintu masuk syurga Khuldi, maka muncullah malaikat yang menjadi pengawal syurga itu, lalu bertanya, apakah bicara dan kehendak Tuan bersama rombongan manusia yang ramai ini ke perkampungan syurga ini yang tidak pernah dijejaki oleh seorang manusia pun? Lalu malaikat Jibril menjawab, aku diperintahkan oleh Allah pentadbir seluruh alam untuk menghantar tetamu-tetamunya dari orang-orang yang bernasib baik bagi menduduki Hadratul Qudus. Setelah mendengar kata-kata perintah dari malaikat Jibril, maka malaikat yang mengawal pintu syurga Khuldi itu dengan segera membuka pintunya dan membenarkan malaikat Jibril dan semua tetamu Allah tersebut menuju ke perkampungan syurga Hadratul Qudus. Malaikat Jibril pun masuk ke dalam syurga itu lalu menaiki ke satu puncak mahligai yang tinggi lantas berkata, wahai Muhammad, masuklah Tuan hamba bersama para nabi, para sahabat dan sekalian manusia yang menjadi calon penghuni syurga ke Taman Hadratul Qudus ini untuk menikmati segala kemewahan yang telah dijanjikan Allah dahulu. Setelah beberapa lama mengelilingi Hadratul Qudus, malaikat Jibril lalu membawa ke semua ahli syurga berkenaan berkumpul untuk menghadiri satu upacara perhimpunan agung. Allah memerintahkan malaikat Jibril supaya membentangkan satu hamparan permaidani, maka duduklah para tetamu Allah itu berehat dengan penuh gembira dan selesa sekali. Seketika kemudian Allah pun memerintah para malaikat, berikan makan kepada waliku. Muncullah para pelayan membawa pelbagai hidangan istimewa. Semakin banyak dimakan, semakin terasa lazat rasanya. Setiap suapan tidak sama rasanya. Mereka terus menikmati hidangan makanan dengan sepuas-puasnya. Setelah makan, Allah memerintahkan, berikan minum pada hamba-hambaku. Maka para tetamu Allah tersebut diberi minuman yang rasa airnya bertambah lazat pada setiap teguk. Setelah para tetamu Allah tersebut menikmati jamuan pada hari pertama mereka dikumpulkan beramai-ramai, Allah pun memerintah malaikat Jibril supaya menghadiahkan kepada mereka pakaian-pakaian syurga. Tubuh badan mereka disaluti dengan pelbagai perhiasan yang amat baik dan terlalu tinggi nilainya, sama ada perhiasan cincin emas yang bertatah batu-batu delima atau berlian yang terlalu ajaib dan menakjubkan. Setiap cincin yang dipakai oleh tetamu Allah itu tersurat kalimah-kalimah tertentu yang memuji kebesaran Allah. Mereka juga dihiasi dengan mahkota syurga yang dihiasi dengan batu-batu permata yang bergemerlapan. Allah memerintahkan malaikat Jibril menghantar pula bau-bauan yang harum untuk para tetamu yang tidak terbilang ramainya itu. Maka muncullah seekor burung yang sangat ajaib rupanya dan terlalu cantik pula warnanya terbang di dalam syurga yang permai itu, sambil mengembangkan akupnya mengelilingi kepala mereka. Maka terpeciklah bauan yang sangat harum hasil dari akup-akup burung ajaib tersebut lalu merenjus pada tubuh dan pakaian setiap tetamu Allah yang hadir pada majlis itu. Maka bertambah harum dan bertambah nyamanlah suasana syurga pada masa itu.
Alangkah kecengangnya para tetamu Allah itu melihat dan mengalami kejadian ajaib yang ditunjukkan oleh Allah sebagai janji kesenangan dan kebahagiaan yang bakal dinikmati oleh manusia yang beriman di alam akhirat nanti. Seketika kemudian secara tiba-tiba muncullah sebuah mimbar yang diperbuat daripada nur. Malaikat Jibril mara di tengah manusia yang ramai itu sambil membimbing tangan Nabi Musa naik ke atas mimbar tersebut untuk membaca kitab Taurat. Nabi Musa pun memperdengarkan bacaan Taurat dengan bacaan yang lembut dan jelas didengar oleh sekalian hadirin. Selepas itu, Malaikat Jibril menjemput pula Nabi Isa naik ke atas mimbar untuk membaca kitab Injil, seperti yang pernah diturunkan ke atas baginda oleh Allah. Setelah Nabi Isa memperdengarkan bacaannya, tibalah giliran Nabi Daud pula untuk membaca kitab Zabur. Baginda pun memperdengarkan bacaan kitab Zabur dengan suara yang amat merdu hingga terpegunlah sekalian tetamu Allah pada hari itu. Selepas itu, Malaikat Jibril menjemput Rasulullah naik ke atas mimbar untuk memperdengarkan Al-Quran. Rasulullah pun membaca Al-Quran dengan suara yang paling merdu dan tidak pernah didengar oleh sebarang manusia sebelum ini. Setelah selesai pembacaan kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah pada umat manusia, maka tiba-tiba terdengarlah satu suara paling merdu memenuhi ruang syurga yang terbentang luas itu. Suara itu merupakan firman dari Allah sendiri yang pertama kali didengar oleh sekalian ahli syurga tersebut. Akulah Tuhanmu, yang telah menepati apa yang aku janjikan kepadamu, dan kini, kamu boleh meminta, nescaya aku akan berikan permintaanmu. Jawab ahli syurga, kami minta keredaanmu ya Allah. Kami minta keredaanmu ya Allah. Dijawab oleh Allah, aku telah reda kepadamu, bahkan masih ada tambahan lagi daripadaku. Pada hari ini aku muliakan kamu dengan penghormatan yang terbesar dari semua yang telah kamu terima. Maka dibukakan hijab sehingga mereka dapat melihat zat Allah yang maha mulia sekehendak Allah. Maka segera mereka bersujud kepada Allah, sehingga Allah menyuruh mereka, angkatlah kepalamu sebab kini bukan masa beribadat. Maka, di situ mereka lupa pada nikmat-nikmat yang sebelumnya dan terasa benar bahawa tidak ada nikmat lebih besar daripada melihat zat Allah yang maha mulia. Kemudian mereka kembali. Maka semerbak bau harumlah dari bawah arash dari bukit kasturi yang putih dan ditaburkan di atas kepala mereka, di atas ubun-ubun kuda mereka. Maka apabila mereka kembali kepada isteri-isteri mereka, kelihatan bertambah indah lebih dari tadi ketika mereka meninggalkannya, sehingga isteri-isteri mereka berkata, kamu kini lebih elok dari yang biasa. Alhamdulillah, sahabat sekalian, semoga kita tergolong di kalangan ahli-ahli syurga dan dijauhkan dari api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana menonton.